Masa kerjanya enteng, bangun pagi makan nasi goreng. Oh, cantik. Kereta kebal. Kebal. Apa ke hari ni kebau? Kebal. Ayat orang muda. Pavilion. Miveli. Oh, kereta baru. Ingatkan kerbau tadi. Aduh, mana teman tahu bahasa orang muda. Aduh. Itu teman cantik dia kata kerbau. Tunggu! Tunggu dulu! Apa benda itu dulu? Tadi diorang kata kereta aku kerbal. Kira kerbau apa? Maksudnya kereta baru. Kereta baru? Bahasa tak bahasa apa dia pakai. Diorang tu bahasa bukan betul pun. Saya jumpa dia. Saya tegur sikitlah. Zuru dulu! Kau nak pergi mana laju ni? Lagi kafe lah, lapar lah. Kafe sana, bukan sini. Bos cakap korang cakap dia kerbau. Apa benda dia cakap? Kerbau tu kereta baru. Kerbau. Lidah orang Melaka kerbau. Short form kan? Yalah, orang muda Melaka. Tapi bos cakap korang ni tak ada standard lah. Apa benda korang ni? Tak ada standard. Itulah bos. Kadang mulut dia bukan boleh percaya. Hey, apa? Hey sana. Hello, sana. Diorang tadi saya jumpa dia sambil nak pergi makan tu. Dia boleh kutuk bos. Dia cakap ingat kereta ni satu je kat Malaysia. Kau ni biar betul sah. Betul, bos. Bos, Pani bos, kau datang sini. Pergi ke situ. Tak, dia nak lesing je kereta ni. Betul. Sungguh. Bos, kau tak... Cik, hai Sal. Ada orang call, bos. Gerak dulu. Assalamualaikum. Kita orang puji elok. Kata macam ni pula kita orang kan. Nak marah pasal apa? Kita orang puji kereta ni tau. Benar kita orang puji tau. Kita orang puji secara ikhlas tau. Apa budi tadi saya kata kereta aku ni dia berlambat dekat Malaysia. Tak cantik kau cakap. Syai kata, bos kata kita orang low standard. Saya pun kata kereta ni kau kata banyak kat Malaysia. Kita orang tak mampu ke nak beli. Kita orang cakap. Saya kata kereta aku tak lawa. Bila masa kita orang puji tadi. Syai yang kata. Bos Memanglah tadi saya kata kau kata kereta aku tak cantik. Saya kata kita orang tak mampu. Kita orang macam low standard. Memanglah saya kata kereta ni bos yang pakai. Kau orang bukan bos. Syai yang kata kita orang. Bos yang cakap kita orang low lah apalah. Saya mana saya ni geram tu. Saya mana saya ni. Saya. Geram mata aku saya. Ya Tuhan. Hai, Syai tu mana Syai tak jumpa lagi. Memang kena watak dia. Memang kena. Pakai baju warna hitam ni. Memang jahat perangai tu. Dan dia kalau jadi batu api tu tak cover lah, dekat-dekat je. Dia macam tak perlu jauh-jauh pun. Watak sebenar dia kot. Bukan. Aduh, macam-macam lah. Itu sebenarnya kalau kita tunjukkan sifat ataupun karakter batu api tu yang sebenarnya tu dah jadi gaduh lah sekali tu. Itu jadikan pergaduhan dan itu boleh memecah belahkan silaturahim di antara kawan-kawan keluarga misalnya. Jahatlah dia. Syai ni tak nak kawan dah lah. Okey, baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Sentap. Hari ni Hafiz, kita nak kongsikan tentang satu batu. Nama batu ni batu api. Batu api ni akan paling panas apabila kita yelah kalau kita menjadi orang yang batu api ni kan. Kita kena ingat juga batu nisan. Betul. Bila dah meninggal nanti, kalau tak diampunkan dosa tu sebab dia dosa sama manusia. Betul. Jadi bahan bakar kat neraka. Sebab minggu lepas kita dah cakap nas. Betul. Sebab minggu lepas kita dah cakap pasal solat supaya kita harap tak ada lagi isu macam ni, tapi sebenarnya masih lagi menjadi isu yang hangat dekat negara kita ni. Betul. Masyarakat yang ada sifat ataupun sikap batu api ni, sebab kadang-kadang orang batu api ni dia dapat macam biasa je. Depan lain, belakang cakap lain. Betul. Itu masalah dia. Dan hari ini juga kita nak bawakan kepada anda dua tetamu, dan tetamu kita baru cakap tadi yang
real life story berlaku semalam. Baru jadi. Kena pula dengan topik kita. Betul lah. Memang dia tahu dah kot poster kan. Dia tengok poster. Abang tadi apa khabar? Baik. Baik, Fiz. Baik, Fan. Terima kasih kerana Tak di-share itu macam Abang Z waktu muda dulu. Berlakon yang pegang radio tu. Happy birthday to you. Sama, Syai 25. Sesamalah masa tu umur 25 kan? Ya. Masa tu umur 25. Maknanya dah tua lah. Tu Syai boleh berlakon Boleh. Tapi kena belajar menangis depan ni lah lagu birthday lah. Okey, ini Abang Z tadi dan kita bersama dengan Syafiqah, ustazah kita pada hari ini. Apa khabar Syafiqah? Baik, Alhamdulillah. Matching Sihat kita. ke? Sihat. Matchingnya. Matching. Birthday kali ni. Jangan. Kita ni beramai boleh tak? 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Hafiz. Thank you. Happy birthday to you. Yang ke berapa, Fiz? Yang ke umur perlu dirahsiakan Ustaz? Ya, betul. Okey, let's move on. Dengan topik kita, jangan jadi batu api. Baru nak ada ciri kan, baru nak cuba je. Saya nak mulakan dengan Abang Z dulu. Boleh. Sila. Katanya baru berlaku ni malam tadi sampai pukul 2 pagi settlekan report polis sebab ada kes batu api ni. Betul. Apa ceritanya? Cerita dia bermula daripada bekas pengurus bangunan yang telah dipecat oleh kami sebagai pengurus joint management body lah yang mentadbir bangunan tersebut. Dan dia menjadi batu api melaga-lagakan kami ni dengan komiti yang sebelum ni. Pengurusi yang bekas pengurusi sebelum ni. Jadi dia bagi banyak maklumat kepada bekas pengurusi dan jawatankuasa yang sebelum ni. Jadi berlakulah ugutan pada hari semalam. Kan tentang batu api tu, dia batu api kan, dia bagi maklumat kita, dia kata kita ni macam-macam lah isu tentang especially makan duit dan sebagainya kan. Jadi bila berlaku benda ni, itu yang semalam dapat ugutan di dalam lift rumah. Dia ugut kita, ancam kita dengan keluarga kita lah. Disebabkan batu api daripada bekas pengurus bangunan dulu ni kepada bekas pengurusi bangunan sebelum ni. Tapi kan Abang Z masih boleh tersenyum lagi. Saya Ni eksklusif cerita ni, ramai media pick up ni. Ni tiba-tiba pula memang isu ni memang kena lah. Saya jamin matahari akan ambil cerita ni. Ya. Langit pun mungkin. Mungkin. Baik. Okey, Ustazah Syafiqah. Ya, saya. Isu batu api ni besar ni. Sebab kita selalu kan dalam topik kita dalam Cuit Sikit Jangan Sentap ni, kita akan relatekan sikit dengan pemahaman kita macam mana dalam Islam dah tekankan, dah ceritakan berkenaan dengan batu api ni. Masya Allah. Jadi kalau kita lihat batu api ni, dia banyak sangat berlaku dalam kalangan masyarakat. Which is sebenarnya daripada dulu lagi, daripada zaman sahabat, zaman Nabi SAW. Jadi kalau kita lihat dalam hadis, banyak disebutkan la yadkhulul jannah namam, la yadkhulul jannah qattat. Maksudnya apa? Benda tu berbeza ke? Ya, ada sedikit perbezaan, tapi kebanyakan ulama mengatakan bahawa itu adalah perkara yang sama. Kenapa? Ia berkaitan dengan adu domba. Adu domba, fitnah, kita menyampaikan satu perkara kepada orang lain tanpa diketahui bahawa perkara itu benar ataupun tidak. Jadi subhanallah, kalau kita lihat bila sebut je hadis tu la yadkhulul jannah, tidak masuk syurga, namam ataupun qattat ni, maksudnya benda itu besar. Maknanya ditekankan daripada dulu, kena jaga ni, jangan sebar-sebarkan, jangan kita sampaikan. Tapi perkara itulah yang banyak berlaku. Dan inilah yang menjadi sebab kenapa disebutkan antara perkara yang membezakan namam dan juga qattat ni, maksudnya apa? Maksudnya namam ni adalah orang yang dah tahu di tempat itu, dia tahu ni cerita dia. Lepas tu disampaikan kepada orang lain. Itu dia namam. Tetapi tak tahu sama ada dia tambah ke, dikurangkan ke, kan. Tetapi qattat tu maksudnya macam mana pula? Qattat itu adalah orang yang tak tahu keadaan sebenarnya. Dia hanya mendengar, A cakap macam ni. B cakap macam ni. Dia dengar, dia sampai kepada orang lain pula. Tak sabar nak cerita. Tak sabar nak cerita ke orang. Itu berbeza pula. Dan tak tahu pula dia hanya menyampaikan perkara yang didengar ataupun dia menambah-nambahnya lagi. Jadi benda tu pada asalnya cerita macam ni akhirnya jadi lain. Benda lain. Kita tak ada husnuzon, tabayun semua tak ada, ke laut. Ke laut semua, Masya Allah. Jadi itu yang menyebabkan apa? Akan berlaku persengketaan, akan berlaku perbalahan. Dan juga akhirnya akan berlaku pergaduhan antara satu sama lain. Dan benda ni, tuan-tuan puan, bukan setakat berlaku antara keluarga. Kan, antara pasangan suami isteri, antara jiran-jiran, antara tempat kerja sendiri pun berlaku perkara ni. That's why pentingnya kita ni menjaga lidah.
Itu perkara utama kita nak belajar hari ini. Hafiz, jaga lidah Hafiz. Jaga lidah. Lidah kita kena jaga supaya kita tidak mengeluarkan kata-kata yang berbau fitnah, yang dapat Lidah tu tak tajam lagi daripada pedang. Betul. Jadi kan Ustazah, kalau kita nak kongsikan, apa lagi antara ciri-ciri orang yang batu api ni sebenarnya? Masya Allah, kalau kita lihat orang yang ciri batu api ni, dia suka mencari keburukan orang lain. Dia suka dengar, oh apa yang cerita dia ni? Apa yang cerita dia ni? Gosip lah. Gosip. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Semoga dijauhkan. Maknanya dia suka macam pergi tempat orang ni, nak tahu cerita. Kalau orang lain tak buka cerita, dia akan tanya, oh hari tu kan, aku dengar dia ni macam ni. Betul ke? Dia suka buka ruang untuk orang lain bercerita tentang orang lain. Nampak macam berat, caring kan? Ya. Rupanya nak bergosip. Rupanya nak bergosip. Sebab apa? Sebab dia nak tahu. Dia nak jadi orang yang macam, kalau orang tengok dia ni, oh dia ni semua benda mesti tahu. Sedangkan dia sedang membuka aib orang lain. Betul. Dan kena ingat tuan-puan, bila mana kita tahu tentang aib orang lain, kita ada tanggungjawab yang besar untuk menjaga aib tersebut. Jangan ceritakan kepada orang lain. Tetapi ini ciri-ciri mengadu domba. Dia dengar, oh dia nak cerita. Sebab apa? Dia tahu, oh menarik cerita ni. Boleh jadi viral ni. Kan? Jadi dia nak ceritakan kepada orang lain. Memang suka dengar cerita orang. Ya, memang suka. Dan yang kedua, apa ciri-ciri orang yang mengadu domba ni ataupun yang suka menyebarkan satu perkara ni, dia suka bersumpah. Oh betul tu. Betul. Ada orang cakap macam ni pasal kau. Kan? Ada orang cakap macam ni pasal kau. Dia macam menyebabkan orang, betul ke macam ni kan? Itu antara ciri-ciri orang yang suka mengadu domba. Dan subhanallah, kalau kita lihat, perkara ni bukan setakat itu saja. Kan saya cerita tadi, ada orang bukan setakat namam, tetapi qatat. Maksudnya orang yang mendengar, lepas tu disebarkan. Jadi orang yang mendengar, disebarkan ni, dia perlu ada satu perkara yang macam ni. Dia kena ada ilmu dahulu, iaitu tabayun. Perlu semak dulu. Kalau contoh, A bercakap tentang B. B ni didengari oleh C. Maknanya C mendengar tentang B tu. Jadi C, dia tak perlu dengar 100% A. Dia kena pergi kat B. Betul ke macam ni? Dia kena semak terlebih dahulu sebelum kita sebarkan. Tuan-tuan, kita nak tak kita dibicarakan orang lain? Kita nak kalau orang lain bercerita tentang kita? Tidak, Ustazah. Tidak kan? Jadi kita kenalah kita berjaga-jaga dan kita kena semak dahulu sebelum kita sebar. Masya Allah, perkara penting. Jangan kita sebarkan tanpa kita cek dahulu sama ada betul ataupun tidak. Sebab apa? Sebab kalau kita tak semak dahulu, tak cek dahulu, takut-takut akhirnya berlakulah banyak lagi persengketaan. Betul. Dia tak pasti jangan kongsi. Yang saya hanya di ATM. Okey, mak sebar, sabar sebelum sebar. Betul. Okey, tadi saya kata pasal gosip. Abang Z dah lama dalam industri sampailah sekarang jadi Presiden Seniman. Saya tahulah asam garam dalam dunia selebriti ataupun anak seni ni. Batu api ni dah jadi macam satu kebiasaan. Abang Z, mungkin boleh kita nak buka frame dulu lah. Pengalaman batu api yang mungkin kalau Abang Z tak berhati-hati akan jatuh ke fitnah. Dia jadi persepsi yang berbeza lah. Kadang-kadang kita ni di dalam dunia teknologi, di dunia digital, memang kita terdedah dengan perkara-perkara macam ni lah. Terutama sekali yang selalu menjadi batu api, yang on code ni adalah netizen. Dia orang ni suka batu api. Kadang-kadang bila keluar satu statement ni, mungkin kenyataan tu pick up headline lain, tapi bila baca dia punya maksud lain. Tapi dia punya komen tu, dia punya batu api bagi, wah betul lah dia ni salah, dia ni salah. Jadi ini sebenarnya kita kalau dunia teknologi ni kita perlu ada etika. Bila kita nak even nak komen, kita nak bersuara dalam satu isu dalam media sosial, tak ada masalah. Cuma kita perlu ada satu garis panduan, etika yang lebih baik supaya kita ni tak terdedah dengan perkara-perkara yang fitnah dan boleh melaga-lagakan semua orang. Macam contoh kalau kita dalam perniagaan, selalunya ini analogi abang lah kan. Selalu kalau nak partner 2 orang je. Kalau kita ada 3 orang, satu akan jadi batu api ni. Selalu macam tu. Nak buat keputusannya, yang seorang ni tukang pakar ni, tak boleh ni, jangan percaya dia. Sebab dia nak undi seorang ni, dia akan menjadi majoriti kan, salah satu ni. Ini bahaya. Dan dalam etika kita nak bercakap pun, nak berkomunikasi, especially dalam media ni pun, memang kita tetap berhati-hati sebab dalam media sosial ni, especially dalam bila kita berchatting dan sebagainya, kita tak ada emosi. Kan kadang-kadang kita tak ada kita marah ke, kita suka ke, kita berlawak ke, tapi persepsi orang ni dia lain. Jadi yang tukang batu api ni dia mula bakar, dia bakar, and then dalam media sosial ni dia orang nak berita dulu.
Jadi bila berita dulu, walaupun benda tu belum sahih tak sahih, dia orang nak jadi batu api ni, dia orang kena create berita dulu supaya orang nak follow dia punya media sosial ni, nak jadi pemberita yang paling pertama dan untuk nak dapat follower yang tinggi. Nak banyakkan lagi batu api. Nak banyakkan lagi. Ini sebenarnya yang berlaku dalam keadaan sekarang ni. So benda ni bagi abang lah, pihak-pihak yang berwajib lah, sepatutnya perlu ada satu penguatkuasaan yang perlu pantau tentang media sosial ni, sebab batu api ni dia boleh merosakkan perpaduan kita ni. Kadang-kadang benda tu okey, biasa je. Tapi disebabkan ayat-ayat mereka ni yang membakar semangat, apa benda macam-macam semangat ni kan. Ini yang membuatkan perbalaan dengan kita, dengan negara kita tak harmoni. Jadi ini yang abang nampak daripada sudut pengalaman abang dalam. Kadang-kadang kan individu A dengan B tak ada masalah pun, tapi bila netizen masuk terus jadi isu yang besar. Dia macam ni, kalau macam dulu media wartawan dulu dia pegang pada etik communication. So kalau artis A bergaduh dengan artis B ni, dia akan tanya artis A ni soalan yang sama, dia tanya soalan yang sama kepada artis B, dia keluar dua-dua. So bila dia keluar dua-dua, pembaca baca A macam ni, B macam ni, yang pembaca tu yang menilai siapa betul siapa salah. Tu dia punya. Itu zaman dulu. Itu zaman dulu. Sekarang orang berlumba-lumba. Betul. Kadang-kadang kita tak percaya jadi percaya. Kerana batu api. Okey, banyak lagi kita cakap pasal batu api. Ramai tersentak ni, ramai batu api dah mula bereda sikit dah. Jadi kita berehat seketika, kembali selepas ini cuit sikit. Jangan sentak. Kita patut jadi negara sihat. Kerana Islam itu menekankan keperluan menjaga kesihatan. Tapi Malaysia nombor 1 dari segi penyakit kerana menelan, menghirup gula berlebihan. Kita perlu lihat bukan hanya gula putih kita ambil ni, tapi kita perlu lihat gula-gula yang tersembunyi. Contohnya kalau kita ambil makanan-makanan bertin, dalam tu dah ada gula dah. Kita ambil pula sos cili, sos tomato dan sebagainya, dalam tu pun dah ada gula. Kita pergi pula dekat kedai nasi kandar, bahkan pula yang berkuah-kuah semua kan, dalam tu pun dah ada gula tambahan. Sebulan, saya ingat kalau 2 bulan 1 paket. Gula untuk pagi lah selepas masa buat air. Petang kita kena masak air. Pengambilan gula kita kawal dengan mengurangkan dalam kandungan minuman. Ajar untuk minum minuman yang manis, maka dia akan menjadi kebiasaan kehidupan je lah. Tapi kalau daripada awal kita untuk minum minuman yang tak manis, okeylah, tak ada masalah. Istiadat pembukaan penggal ketiga Majlis Parlimen ke-15 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Saksikan secara langsung Majlis Penuh Istiadat 26 Februari 2024 di saluran rasmi YouTube Parlimen Malaysia. Baik, bersua kembali bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Sentak Hafiz. Kalau kita dengarkan perkongsian dari Abang Zaidi sendiri, betul. Kita nak tanya juga kepada masyarakat di luar sana berkaitan dengan mungkin mereka ini pernah menjadi mangsa kepada batu-batu api yang membinasakan. Betul. Saya tahu dan saya yakin, saya percaya ramai yang ada pengalaman berkenaan dengan mereka alami berkenaan dengan batu api ni. Ada pengalaman? Ada pengalaman. Saya pernah difitnah oleh netizen. Muda-muda dah kena Itu biasa. Dia tak kira umur sebenarnya. Sebab popular sangat. Mana ada. Okey, jadi kita tengok dulu apa pandangan orang ramai berkenaan dengan ataupun pengalaman mereka tentang batu api. Silakan. Tak ada cakap betul. Sorry. Tak apa. Di sini tak apa. Pengalaman akak lah dengan batu api ni, adik-beradik yang terdekat ni pun boleh jadi batu api tau. Nak memperandakan kita dengan family kita, dengan anak-anak kita kan. Cerita buka-buka aib kita, macam tu kan. So apa akak buat, akak diam dan terus tak berhubung lah. Macam tu lah.
Lah kalau kawan-kawan tu memang ada lah kan, normal lah. Kita manusia mesti ada punya batu api ni. Pergaduhan selalunya berkaitan harta pusaka lah. Kalau seseorang tu, adik-beradik tu, seorang ni side belah ni, so yang sebelah dia ni akan bagi batu api lah. Orang tu sebenarnya dia menambah lagi cerita lah. Sebenarnya benda tu kan tak elok. Batu api ni kan macam dia merenggangkan lagi persaudaraan adik-beradik tu. So jadinya kita patutnya elakkanlah batu api ni. Pernahlah sekali dia batu api, dia buruk-burukkan saya dengan kawan yang lain, padahal saya baru je kenal dia. And then saya rasa macam dia ni macam something lah. So kita macam buat biasa je dengan dia. Selalu orang batu api memang macam tu lah. Memang dia akan buruk-burukkan kawan kita semua. Macam lagi-lagi bila bab kita punya kemewahan lah. Zain mungkin lebih mewah, kita macam biasa-biasa. So diorang macam suka cakap bila cakap dengan mak kita, cakap kita ni walaupun belajar tinggi tapi kita biasa-biasa je. Dia walaupun dia tak belajar tinggi, dia mampu beli ni, dia mampu beli tu, macam tu lah. So balik rumah macam kita kena compare mak bapak kita compare kita dengan dia pula. So macam tu je lah rasa kena batu api tu. Kadang-kadang kawan ni depan kita nampak baik, dia buruk-burukkan orang, tapi kita diam aja. Bila belakang kita dia burukkan kita pula, dia kata kita pula yang cakap pasal kawan tu tadi. Sedangkan kita diam, dengar, macam tu aja. Tapi bila dah sebaliknya kita pula jadi mangsa keadaan. Tapi saya ambil pendekatan, tak nak ambil tahulah, tak nak ambil pol lah benda tu. Bagi saya itu asam garam kehidupan lah. Manusia kan semua sama, semua tak ada beza pun. Depan okey, belakang lain, depan lain. Kita buat baik je dengan semua orang. InsyaAllah Allah tu ada. InsyaAllah Allah tu ada. Marah nak cik tu Marah. Macam lagu rap tadi. Marah. Itu macam pengalaman betul lah. Tapi ada yang cakap pasal adik-beradik lah, kawan lah. Keluarga. Ada yang mak ayah pun ada. Okey, jadi kepada anda tadi itu pandangan orang ramai. Tapi sebelum tu saya nak promote juga kepada anda. Kita juga live di Facebook live kita, di Berita RTM, di TikTok. Jadi anda ada soalan, boleh tanya dekat Abang Zaid, dekat Ustazah. Saya kata jangan tanya kita orang. Minggu lepas Ustaz tanya kita. Bahaya soalan tu. Tapi kita dapat jawab lah dengan cemerlang. Alhamdulillah. Jangan tanya soalan. Okey. Kalau ada soalan persoalan, terus tanyakan kami di media sosial, TikTok dan juga Facebook. Betul. Okey, saya nak tanya Ustazah lah sikit kan. Dalam soal batu api ni, saya tengok tadi kita dah cakap dah akan jadi fitnah, akan jadi macam-macam hal. Saya tertarik apa yang orang ramai cakap ni. Mak ayah pun ada. Dalam banding-bandingkan itu pun jadi satu bentuk batu api. Ni macam mana? Berat ni isu boleh sebut pasal ibu bapa ni. Apa yang boleh Ustazah kongsikan? Sebenarnya bagi saya, dia mula dengan nak cari perbualan, nak cari apa nak dibualkan ni. Jadi antara poin-poin penting yang boleh dibualkan ketika itu adalah mungkin tentang adik-beradik, mungkin tentang anak-anak. Betul tak? Jadi mungkin permulaannya adalah disebabkan Kak Long macam mana hari tu? Kan Kak Ngah macam mana? Elok ke? Kan dekat sana okey ke? Jadi disebabkan permulaannya begitu, nanti bermulalah itulah Kak Long macam ni, hari tu macam ni kan. Jadi sebenarnya tuan-puan, bila ibu ayah ni kita nak jadi qudwah hasanah, contoh yang terbaik, contoh teladan yang terbaik untuk anak-anak. Poin utama di situ adalah bila mana kita, anak-anak yang mendengar ni, yang mak cakap pasal ni, mak cakap pasal ni, kita yang mendengar, apa yang boleh kita buat adalah kita first thing, jangan tambah. Kita yang mendengar tuan-puan, tak kisahlah mak ayah ke, pasangan ke, kita jangan tambah. Jangan tambah tentang keburukan, jangan tambah tentang apa-apa yang negatif. Sebab tuan-puan, kita manusia ni banyak sebenarnya kebaikan. Walaupun kebaikan ada, keburukan ada. Tetapi bila kita nak cerita tentang orang lain, keburukan orang lain, kita fikir, mak aku dah buat macam ni, kakak aku dah buat macam ni, dah tolong aku, dah bantu aku. So, kita sebelum kita nak ceritakan keburukan seorang tu, better kita cerita tentang kebaikan dia. Walaupun susah, tapi kita kena praktiskan. Sebab kita pun nak macam tu tuan-puan. Kita kalau orang lain tercakap tentang diri kita, kita nak kalau boleh orang lain fikir tentang kebaikan yang telah kita buat. Sebelum fikir tentang keburukan yang telah kita buat. Ini tanggungjawab diri sendiri lah. Tanggungjawab diri sendiri. Kena practice from ourselves first. Kan? Kena biasakan. So, itu yang pertama. Kalau boleh cerita tentang kebaikan. Yang kedua adalah diam. Don't say anything. Susah nak diam tu. Ya, susah. Betul. Susah tu nak diam diri tu. Dia mesti nak jawab. Tetapi tuan-puan, dalam hadis sebab apa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut.
Maksud apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat, bercakap baik ataupun diam. Diam tu yang terbaik. Sebab apa? Dalam kisah sebuah hadis dalam sahabat, ketika Huzaifah bercerita kepada sahabat-sahabat yang lain, Nabi marah. Nabi pernah marah sahabat-sahabat ni. Tiba-tiba ada seorang lagi sahabat tu dia kata, betul ke Nabi marah ni? Dia pergi jumpa dengan Salman Al-Farisi. Bila jumpa dengan Salman Al-Farisi buat apa tahu? Diam je. Betul ke Nabi marah? Dia diam je. Diam. So what happened? Sahabat yang bertanya pada Salman tadi berjumpa balik dengan Huzaifah. Huzaifah, saya tanya dengan Salman, tapi Salman diam je. Huzaifah pun geram. Betul lah Nabi marah ni, kenapa kamu diam je? Dia pergi jumpa Salman. This one is great thing. Sebab apa? Dia terus pergi jumpa Salman. Dia clarify. So bila jumpa Salman, dia kata, kenapa kamu diam bila saya kata Nabi marah? Salman jawab apa? Cantik sangat, Masya Allah. Salman jawab, Masya Allah, betul Nabi pernah marah. Tapi kebanyakan masa Nabi bercakap dengan baik. Kebanyakan masa Nabi bercakap dengan baik. That's why saya diam. That's why Salman Al-Farisi diam. Sebab apa? Banyak lagi kebaikan Nabi SAW tunjukkan lebih daripada benda yang negatif tersebut. Benda yang dianggap negatif. Jadi subhanallah, ini perkara yang penting yang perlu kita praktiskan. Kalau kita cakap, bila nak mula dari sekarang. Kalau orang lain cakap pasal kawan kita dekat pejabat contohnya, cakap pasal kawan si A ni, A tak ada kat situ waktu tu. Kita cakap pasal A. Cakap, ya ke? Ya macam tu. Okey, kita diam je. Lepas kalau A kata, dia ada cakap apa pasal aku kan? Cakap, tak ada apa. Korang bincang lah kalau nak bincang. Tapi kadang-kadang diam dekat sini, balik rumah WhatsApp. Jangan Hafiz. Lebih baik berdiam diri. Kita sambung tak ada orang dengar. Jadi itu yang paling penting adalah kita berdiam diri. Betul. Ataupun kita bercakap benda baik. Bercakap tentang kebaikan orang tersebut sebelum kita bercakap tentang keburukan. Yang ketiga, tuan-puan yang dirahmati Allah, bila tentang mak ayah ni, kita banyak lagi poin-poin penting kita boleh bicarakan. Contoh tentang isu semasa, tapi jangan cakap tentang orang lain. Cakap tentang Palestin ke, Allahu Akbar kan. Kita cakap tentang benda-benda yang boleh menyebabkan ada manfaat. Ada manfaat sebelum ada mudarat yang lain. Jadi fikir, apa yang kita nak cakap tu, adakah perkara itu mendatangkan manfaat ataupun sebaliknya. That's why ada satu saya nak share point ni, tapi mungkin di akhir nanti kita ada lagi soalan. Kita ada lagi. Point ni penting. Kita kena dengar, tapi lepas ni saya share. Kita bagi full frame kat Ustaz. Okey, dan kepada Abang Z sendiri kan. Jangan diam Jangan diam. Sebab bab agama kita takut nak salah cakap. Dia kena bagi expert. Jadi kalau abang sendiri kan, kalau abang pun dah melalui pelbagai situasi, berada dalam keadaan ada batu api yang cuba untuk memecah belahkan abang dan menjatuhkan abang. Jadi apa antara perkara yang berlakukan untuk mengawal situasi tersebut sebenarnya? Dia pernah berlaku dalam kepimpinan dalam persatuan kan. Dia ada dalam jawatankuasa tu ada 2 tim. So disebabkan fitnah sesama mereka ni diorang berbalah. Jadi dia akan jadi problem kepada abang bila nak lead seniman ni, kita perlukan dua-dua ni. Jadi kalau yang ni pergi, yang ni tak pergi. Yang ni pergi, yang tak pergi. Jadi kita terpaksa kena selesaikan sebab ada batu api di tengah-tengah ni melagakan tim mereka ni. Jadi apa yang abang perlu buat nak menyelesaikan masalah ni, abang terpaksa panggil kepala yang tim ni, abang panggil dekat dalam, and dalam persepsi tu dia nampak abang panggil yang tim B ni, cakap Z panggil yang tim A ni mesti dia maki main ni. Dia punya persepsi kat luar. Tapi sebenarnya bila abang tutup pintu pun, masuk kat dalam, abang cuba tanya, Kak apa khabar? Abang okey ke? Tapi dekat luar ni persepsi dia kata, ni mesti dia marah. Dia marah. Lepas tu bila dah habis cakap baik dan sebagainya, dia keluar, kita bagi tim A. Masuk. Orang yang tim A ni pula, ini mesti kena maki juga Azad ni kan. Masuk dalam, cakap benda sama. Macam ni. So bila keluar, diorang dah settle. Diorang ingat dua-dua dah kena marah dengan abang. Padahal benda tu tak ada pun. Cuma abang tanya benda baik-baik je dekat dalam tu, macam Ustazah cakap lah. So benda tu dapat diselesaikan dalam isu persepsi yang bila mana dia masuk dalam bilik, kita ada tertutup kan. Orang tak nampak apa yang kita buat ni kan dalam tu kan. Tapi persepsi kat luar, diorang fikir kita ni tengah marah tau. Padahal tak ada apa marah. Tapi kita tahu diorang akan fikir benda yang pasal tu. Bila orang cuba fitnah kita, macam abang ni pun selalunya abang akan berfikir apa yang orang fikir pasal abang. Dan sebelum ni dia nak ni, kita macam contoh kita kena cakap semua baik-baik, tak boleh cakap benda tak baik kan. Jadi kalau yang zaman sekarang ni, bila ada batu api berlaga, berbalah, lepas tu dalam masa sama last kali kita dah tak ada value, maaf.
Dulu maaf tu, nak minta maaf punyalah susahnya, ego tinggi nak minta maaf. No, tak boleh. Mahal maaf. Sekarang murah. Disebabkan perbalahan dalam batu api ni, bila perbalah, last kali orang akan guna, saya minta maaf. Saya minta maaf. Jadi isu macam ni sepatutnya kita kena elakkan. Sebab apa? Kita tak perlu berbalah kerana mereka ni cuba mencipta satu kadang cerita-cerita yang tak betul, kan? Macam Ustazah cakap, kita kena check dulu. Macam tadi pasal Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi tu AJK saya juga. Salman Al-Farisi. Memang dia ustaz lah dekat dalam kita punya ni, kan? Jadi benda ni kita kena elakkan. Dan dia macam media sosial lah. Kalau kita gunakan cara baik, baik dah. Kalau guna cara tak baik, tak baik lah. Sama juga dengan diri kita. Kalau kita bawa benda tu baik, baik lah. Kalau tak baik, tak baik lah. Ni pandangan abang lah dalam isu-isu nak menyelesaikan masalah dalam kepimpinan kita ni lah. Kita yang mencorakkan. Kita mencorakkan, kan? Kita menjawab kepada diri kita untuk melakukan kebaikan dan sebarkan kebaikan. Betul. Mantap sekali jawapan abang dan juga Ustazah. Kita akan berehat sekali lagi. Kita akan kembali selepas ini. Cuit sikit, jangan sentap, jangan ke mana-mana. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sempena Hari Keselamatan Internet 2024, kita menyambut kemajuan inovasi internet yang dinamik dan juga mengakui tanggungjawab bersama untuk membina ruangan cyber yang mencerminkan nilai sejati Malaysia Madani. Sebagai warga digital Malaysia, kita harus berpegang teguh kepada nilai etika serta moral yang tinggi sewaktu penggunaan teknologi, terutamanya ketika berada di ruang cyber. Sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2024, saya menggesa warga digital Malaysia dari segenap lapisan masyarakat untuk berganding bahu bagi membina ruang cyber yang selamat lagi sejahtera. Amalkan perkongsian maklumat, saling bantu-membantu dalam memahami risiko dan galakkan amalan keselamatan cyber yang sewajarnya. Ingatlah, keselamatan internet adalah tanggungjawab kita bersama. Selamat Hari Keselamatan Internet 2024. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Ayo, bersama-sama kita meriahkan program Madani Rakyat Zon Tengah pada 23 hingga 25 Februari 2024 bertempat di Kompleks Sukan Kuala Selangor, Selangor. Pelbagai perkhidmatan kerajaan dan program menarik seperti pameran kementerian dan agensi, Karnival Kejaya, jualan agro dan mega madani dan banyak lagi disediakan terus kepada rakyat. Jumpa anda di sana. Untuk maklumat lanjut, sila layari media sosial dan laman Sesawang Malaysia Madani. Baik, bersua kembali bersama kami dalam Cuit Sikit. Jangan start masih dalam topik yang sama, iaitu tentang batu api. Semakin membara. Semakin membara. Okey, Abang Zaid Zaidi. saya. Abang telah berada dalam dua zaman yang berbeza. Batu api yang sebelum ini tahun 90-an misalnya, dan sekarang ni yang mana lagi dahsyat ni bang? Bagi pandangan abang lah, zaman sekarang lah. Zaman sekarang sebab kita tak ada pengawalan, kita di dunia maya, apa saja kita boleh buat. Then sekarang pembangunan AI pun berlaku. Ini pun satu lagi. Deepfake pun ada. Ini pun semua ancaman kita dari masa akan datang nanti. Benda bagus digital. Cuma kalau itulah macam tadi, kalau baik baiklah, kalau tak lah kan. Dan dalam masa yang sekarang ni pula, zaman fitnah ni memang berleluasa dalam media sosial. Yang mana kita cakap betul dia jadi salah, yang mana kita cakap yang salah tu yang sebenarnya betul. Jadi ini yang sebenarnya berlaku dalam media sosial sekarang ni. Jadi kalau nak compare dulu dengan sekarang, abang rasa sekarang ni sangat susah dan sangat mencabar untuk kita nak tangkis persepsi yang kadang-kadang kita tak buat benda tu. Tapi orang create kata kita buat benda tu. Jadi kita nak, macam contohlah, orang bil reputasi 20 tahun, orang nak jatuhkan kita 2 minit ni. Betul. Dalam media sosial tu dia create je. Jadi kita nak explain balik kepada semua orang tu bukan satu perkara yang mudah. Macam Ustazah cakap lah, sama ada diam
ataupun kita doa yang baik-baik lah kepada semua orang. Kalau 1 juta hantam kita, macam mana kita nak jawab balik dengan 1 juta tu? So kita doakan 1 juta tu semua yang baik-baik, semua dia dilindungi oleh Allah. Itu je kita boleh buat. Okey, baik Ustazah. Saya ingat saya lah Nabi Muhammad juga pernah dipertontonkan keadaan dalam neraka, ada yang tak solat, ada yang batu api yang mengumpat. Itu semua hukuman dah jelas. Apa yang kita boleh bagi tahu penonton kita dalam yalah, jadi batu api ni memang best, cocok orang, memang best. Apa yang kita kena tahu tentang hukuman dan janji Allah berkenaan dengan perkara ni? Masya-Allah. Jadi bila kita sebut tentang hukuman-hukuman ataupun azab yang akan diberikan kepada mereka yang mengambil domba, yang menfitnah, yang menyebarkan satu perkara yang tidak baik ni, masya-Allah, dipertentu dengan Nabi SAW, akan dicakar-cakarnya, mukanya, dadanya. Itu yang akan berlaku kepada mereka yang mengambil domba, yang menfitnah dan menyebarkan perkara-perkara ni. Tuan-tuan, azab tuan-tuan, kita dengar ni, kita kadang-kadang rasa macam biasa je benda tu. Sekarang ni kita kena faham bahawa sebenarnya azab yang dijanjikan itu, yang apa yang disebutkan dalam hadis tu, perkara itu akan berlaku. Perkara itu sebenarnya akan berlaku. Dan kena ingat, macam mana kita bila bercakap tentang aib orang ni, kita nak tahu azab tu akan berlaku tu, kita kena bayangkan bila kita bercakap tentang orang, benda tu sebenarnya kita tengah membuka aib diri kita sendiri. Maknanya bila kita cerita tentang keburukan orang, tentang aib orang, tentang apa sahaja perkara orang lain ni, maknanya kita sedang membuka aib diri kita sendiri. Tanpa kita sedar. Tanpa kita sedar. Tuan-tuan, benda sangat menakutkan. Macam saudara Zid tadi cerita sebentar tadi, fitnah akhir zaman ni sangat-sangat besar. Siapa sahaja boleh terkena. Orang yang baik, orang yang biasa-biasa, orang yang siapa sahaja. Jadi kita yang mendengar, the best thing yang boleh kita buat adalah tolong jangan share keburukan orang. Tolong jangan sebarkan aib orang. Tu sahaja. Kan, bila kita sebar, bila kita komen, bila kita ni, sebenarnya benda tu membuka ruang untuk diri kita sendiri. Betul. Membuka aib, membuka keburukan diri kita sendiri. Jadi the best thing is that kita jadilah orang yang jangan menghukum. Jangan menghukum orang lain. Jangan kata, dia inilah yang buat ni, dia inilah yang buat ni, kan. Dia inilah yang sejahat-jahat manusia lah, kan. Sebenarnya kita sendiri pun ada kesilapan. Kita sendiri pun ada keburukan kita. Yang penting sebenarnya kita tahu bahawa keburukan kita Allah simpan. Kan dalam hadis kata, kalau kita buka aib orang lain, sebenarnya Allah boleh, lepas tu Allah boleh buka aib kita walaupun kita berada di rumah. Maknanya sebelum kita berjaga-jaga, sebelum apa-apa sahaja yang aib kita terbuka, kita jangan sebarkan keburukan orang lain. Itu yang penting. Ingat tu, janji Allah itu pasti. Ini kuasa wanita, tiga-tiga diam. Diam kita semua macam, insyaAllah kan kita pun manusia biasa. Betul. Okey, kita nak kejap kejap. Kita tanya dulu orang ramai berkenaan dengan bagaimana sebenarnya. Tadi Ustaz ada kongsikan juga cara berdepan dengan orang yang sebarkan batu api atau menjadi batu api. Saksikan. Tak ada lah. Tak apalah, tak ada lah. Kak, jangan batu api je, batu api je. Saya saya akan jauhkan diri dulu. Kemudian saya akan cari jalan, solution macam mana. Macam mana nak cakap saya akan cari solution, nak tahu apa punca yang menyebabkan dia tak suka kita tu. So saya akan cari tahulah kenapa dia tak suka kita. So saya akan explain kalau benda tu tak betul bagi pihak saya akan explain yang benda yang diorang anggap pada saya tu salah. Kalau boleh kita try avoid lah, sebab benda macam tu dia akan create another macam kita akan ada masalah lah in future. Saya rasa yang paling penting sekali kita kena bersikap terbuka lah. Kita kena lapangkan dada dan terbuka, sebab kalau kita nak layan benda ni pun dia tak ke mana kan. Kita tak nak elak orang, tak nak ubah orang kan. So kita kena adapt je lah. Kalau kita kenal orang yang batu api ni, kita tengok side dia. Kita kena tanya dulu, benda ni betul ke apa tu. Lepas tu kita tak boleh dengar sebelah pihak, kita kena dengar dua-dua belah pihak. Tak adalah kita nak judge orang tu dari sebelah pihak. Itulah patut kita buat. Kita kena jadi pendengar yang bijak lah. Jangan kita buat ketusan terus. Kita tak perlu layan lah orang yang batu api, sebab kita dah tahu perangai dia daripada awal memang macam tu. And kita jauhkanlah diri kita daripada dia kalau boleh lah. Kalau tak boleh pun kita layan dia macam biasa je lah. Saya jenis yang sangat simple. Saya jenis yang macam mulut orang kita tak tutup. So saya just go on dengan life saya. Dia nak cakap apa. Jadi saya successkan diri saya lah. Kalau boleh avoid lah kawan dengan orang yang jenis batu api ni.
kalau ada kawan yang macam tu, kita cuba nasihat dia supaya berubahlah sikap tu. Jangan jadi batu api dekat di kalangan kawan-kawan. So nanti circle tu jadi tak best. So batu api ni kita biarkan je lah dia kan, dengan masalah yang dia yang dia sakit hati sangat tu, kita biarkan je lah. Tak sama mana pun dia nak gimana nak memburuk-burukkan kita, sebab at the end orang akan tahu kita siapa dan dia siapa. Okey, itu dia pandangan ramai. Tapi ramai tanya perempuan ke ramai batu api ni? Tak tahu. Saya tak nak cakap. Bahaya. Jangan batu api. Jangan jadi batu api. Okey, saya nak tanya juga kepada Abang Z. Saya tengok penceritaan Abang Z atau pengalaman Abang Z ni dia lebih gentleman. Lebih bersemuka face to face, bukannya baling batu sorok tangan ke semua. Tapi peringkat Abang Z ni bukan dalam kalangan company je orang cakap. Dua negara pun. Abang Z ada pengalaman. Kenapa gentleman tu sangat penting sebenarnya? Tak, sebenarnya kita pun nak tahu kelemahan kita. Kita pun tak tahu kenapa dia bercakap pasal kita. Kita nak ubah persepsi tu. And then bila kita bersikap profesional, kita bercakap depan-depan. Jadi sekurang-kurangnya kita boleh menambah baik apa yang mungkin kita tak nampak yang dia nampak. Yang sampai boleh melaga-laga, boleh jadi batu api buah mulut orang yang berbeza-beza persepsi. Jadi benda ni bila kita bercakap depan-depan, kita boleh menyelesaikan masalah kita ni. And then kita boleh menyelesaikan isu macam perbalahan yang mungkin dia cakap, dia fikir ataupun dia dengar daripada orang lain bercakap tu berbeza. Tapi dia bercakap depan kita, dia luahkan depan kita, sebenarnya kita jawab depan-depan. Baru dia kata, aku dengar lain, inilah jawapannya. Kan? Jadi dapat selesai masalah tu. Jadi daripada bertelaga, daripada belaga, kita dah jadi baik. That's why kebanyakan yang orang tengok abang bila banyak yang kata bermusuh kat luar dan sebagainya, sampai sekarang kita berbaik, tak ada isu pun. Cuma netizen ni lah yang cuba melaga-lagakan kita ni, yang menyebabkan kononnya kita ni berbalah. Tapi walahal bila kita depan-depan ni, bila kita dah bercakap pasal isu tersebut, benda tu dah selesai. Jadi ini yang sebenarnya yang abang rasa, yang orang kalau dia tak puas hati dengan kita bercakap belakang-belakang ni, you tak gentleman lah. Betul. You penakut lah. Kalau nak cakap depan. Bukan kita nak bergaduh dan sebagainya, sebab benda ni dah dinormalisasi di negara sebagai contoh Amerika. Kalau kita tak puas hati daripada orang ni, dia bercakap depan-depan. Dia cakap apa jadi kita kental dia. Okey. Betul juga ni aku. So dia macam berdebat. Kan? You bagi fakta you, kita bagi fakta you. Jadi nak gocoh mari. Itu baru kita dapat menyelesaikan masalah. Betul. Dan isu-isu batu api yang cuba melagakan kita bagi persepsi yang negatif, kita dapat selesaikan masalah bila kita face to face untuk jawab. Tapi abang tak pressure ke orang duk entam, duk serang dekat media sosial? Dia biasa. Kita ni kalau duduk jadi NGO ni, jadi mana pentadbiran dalam kebajikan ni, dalam pentadbiran dan sebagainya, kalau tak ada hinaan, kutukan, cecaan, itu bukan perjuangan nama ni. Dan dalam dunia ni mesti ada orang setuju dengan kita, tak setuju. Ada orang baik, tak baik. Jadi kita je nak pilih mana yang kita nak. Jadi dalam soal abang ni, macam Ustazah cakap lah, satu kau tuning jari pada orang, sebenarnya 10 jari pada engkau balik. Betul. Ni yang bagi abang, apa yang berlaku pada dalam dunia teknologi ni, kita kena jaga diri. Dan kita kena pilih mana yang kita nak. Kita nak jadi baik ke kita tak jadi baik. Itu saja. Dan dari segi psikologi sangat penting untuk kita ada human touch tu. Sebab tu lebih baik untuk kita bersemuka. Okey, Ustazah, kita nak beralih kepada satu isu lagi yang tengah trending sekarang ni, isu perkahwinan. Di media sosial, kalau ada perkongsian rumah tangga yang bergolak, pasti ada komen-komen yang acah-acah tahu sedangkan tak tahu. Dia menambah tentang perkara yang tak ada pun sebenarnya. Jadi Ustazah, saya tanyalah apa cara untuk kita menyucikan jiwa yang kotor seperti itu, Ustazah? Allahu Akbar, masya-Allah. Suci muka dia. Saya rasa perkara ni perlu, sebab kalau kita tengok contoh ada perkahwinan A dengan B bergolak di media sosial. Komen dekat bawah tu macam semua orang duduk dalam rumah yang sama. Semua tahu. Bakar. Dia tahu semua benda. Jadi apa komen Ustazah? Allahu Akbar, subhanallah. Okey. Masya-Allah, bila berkait dengan hati juga kan. Masya-Allah, no point. Pergolakan rumah tangga ni yang tahu adalah 2 orang tu saja. Betul. Kalau dia cakap, dia cerita dengan peguam ke, dia cerita dengan mak ayah dia ke, nak minta nasihat ke apa, semua tak tahu pun cerita sebenarnya. Betul. Sebab yang paling tahu antara pasangan, antara diri kita sendiri adalah pasangan kita. Dengan keluarga lain, dengan orang luar lain, dengan adik-adik lain, tapi dengan pasangan kita sendiri yang tahu. Jadi itu nombor poin. Bila netizen, kita sendiri kalau kita ada pernah komen, apa yang boleh kita buat sekarang ni, kita istighfar. Astagfirullahalazim. Kalau kita pernah komen, pernah tuduh, pernah hukum, kita istighfar, nombor poin.
apa pun yang kita komen tu, itu yang akan ditanya nanti dekat akhirat kelak. Jadi apa yang boleh kita buat sebagai seorang netizen, sebagai seorang yang lihat artikel tu ataupun isu-isu pergolakan rumah tangga ni, apa yang boleh kita buat? Kita doakan yang terbaik. Kita doakan je. Janganlah semoga dipermudahkan, semoga diselesaikan, semoga dikurniakan isu apa orang kata penyelesaian yang terbaik. Jangan pula kita tambah, dia ni pun buat macam ni. Betul lah, aku dengar cerita macam ni dia buat macam ni. Itulah aku nampak dia hari tu dengan siapa-siapa. You go girl, komen. Kita pun sokong. Masya Allah. Subhanallah. Jadi itu yang perlu dielakkan. Kenapa? Kita boleh tahu. Dan satu perkara lagi. Tuan-tuan puan, saya bercerita ni nasihat diri saya sendiri. Untuk kita semua. Paling, untuk kita semua. Masya Allah. Isu rumah tangga, kalau boleh jangan disebarkan di media sosial. Kalau boleh. Betul. Jangan buka ruang. Jangan buka ruang. Dan kita pun kebahagiaan kita, baiknya suami kita, baik isteri kita pun janganlah di-sharekan. Saya tengok orang-orang yang dulu kan, tak ada media sosial, bahagia je. Betul. Sebab bahagia tu dengan diri kita sendiri. Kita sendiri yang tahu, betul kan? Jadi tak perlu disebarkan, tak perlu diceritakan, suami aku masakkan hari ni, subhanallah. Nanti orang lain pula, bestnya suami dia. Kan? Bergaduh pula suami sendiri. Bergaduh pula dengan suami sendiri. Jadi benda ni akan efek dia kepada keluarga kita. Efek dia kepada kebahagiaan kita. Betul. Kalau kita bahagia, kita simpan sendiri. Netizen yang tahu tentang isu masalah rumah tangga ni, better close your mouth. Kan suami goreng nasi goreng ni, jadi nasi goreng madu pula. Dia bahaya. Jangan stop. Next week punya pembicaraan. Kita ada bisikan ni, suruh break. Ni bukan batu api Bukan. Ni memang suruh break. Ketika kembali selepas ini, cuit sikit, jangan sentap. Tapi masak apa? Hai. Untuk maklum balas, klik pada butang maklum balas. Hanya dengan 2 langkah mudah untuk membuat aduan atau maklum balas, iaitu langkah 1, jenis aduan. Masukkan jenis, tajuk butiran, kategori dan lampiran sekiranya ada. Kemudian, masukkan maklumat peribadi anda seperti nama, nombor kad pengenalan, nombor telefon dan email. Langkah 2, pengesahan akaun. Anda perlu mengisi OTP yang diterima melalui email dalam tempoh 3 minit. Permohonan semula diperlukan sekiranya tidak menerima OTP dalam tempoh ditetapkan atau tamat tempoh pengisian. Kita hendaklah menghadapi dunia baharu ini dengan berani dan keyakinan dan keazaman hendak hidup dan berjaya sebagai satu bangsa yang mulia. Hendaklah kita rela dan bersedia mempertahankan negeri kita ini dengan jiwa raga kita. Saya percaya dengan semangat melahirkan masyarakat dan negara madani ini yang berteraskan nilai, kemanusiaan dan keyakinan serta membangunkan semula negara Malaysia merdeka dan berdaulat. Baik, kembali lagi bersama kami dalam Cuit Sikit Jangan Start. Ini merupakan segmen yang terakhir kita. Sejam dah kita masa di sini. Okey, kepada Abang Zaid Saidi, okey, ada frasa mengatakan dengan aku kau kutuk dia, dengan dia kau kutuk aku. Jadi apa persepsi abang tentang ini dan bagaimana abang nak tapis kawan-kawan seperti ini supaya tidak ada di sekeliling abang? Dia sebenarnya kawan macam tu, dia yang dapat benefit. Sebab apa? Dia yang akan dapat faedah tu sebab dia laga yang sini, dia laga sini, dia untung dua-dua. Ni yang batu api ni kan. Kalau bagi abang sebenarnya benda ni satu perkara yang tak baik. Kalau benda ni berlaku, sepatutnya tiga-tiga kena berjumpa depan-depan. You cakap depan-depan apa you tak puas hati. Jadi dekat sini kita boleh dapat menyelesaikan masalah. Kalau batu api ni you letak bukan dalam sudut perniagaan pun, daripada mana-mana pun, dia tetap akan dapat faedah
tak kira lah daripada keuntungan daripada perniagaan tu ke, ataupun dia akan dapat mungkin pujian daripada luar ke dan sebagainya. Jadi benda ni yang sepatutnya kita kena elakkan daripada orang yang nak dapatkan manfaat, yang benda yang dia nak dapat ni benda yang kita tahu benda yang tak baik. Kan, kalau benda tu mendapat benefit keseluruhannya melalui apa yang batu api ni selalunya problem dia. Dia susah lah. Dia selalu tak pernah baik lah kan. Itu yang kita kalau boleh kita elakkan, kita bermusyawarah supaya menyelesaikan masalah ni daripada orang tengah yang menjadi batu api kepada kita dari sudut perbelahan nanti. Tadi Ustazah, Abang Zaid ada cakap kalau batu api ni dia selalunya akan mendapat keuntungan atau manfaat kan. Dari segi hukumnya bagaimana dengan manfaat yang didapat tu Ustazah? Soalan makin hujung makin berat. Insya-Allah. Saya tahu juga ni sebab yalah dia selalu dapat manfaat kan, untung dapat kat dia sebab dia selalu gaduhkan orang yang lain. Macam mana Ustazah? Ni soalan ni sebenarnya semua yang kita pernah buat ni tuan-puan. Apa yang kita buat ni akan dikira nanti. Dikira nanti di akhirat kita. Dan dikatakan kadang-kadang kalau kita menzalimi orang, bukan kadang-kadang, kalau kita menzalimi orang, kita menganiaya orang untuk manfaat diri kita sendiri, kena ingat. Pernah dalam sebuah hadis dikatakan Nabi kata nanti dekat akhirat nanti ada orang yang muflis. Kita tanya orang muflis tu apa dia? Orang yang tak ada duit. Sedangkan dekat akhirat kena orang yang muflis itu adalah orang yang pahalanya diberikan kepada orang lain. Siapa contoh kita ni? Kita solat, masya-Allah, kita sedekah, zakat, haji, semua kita buat ni, umrah sebagainya, masya-Allah. Kita dah simpan, kita dah kumpul pahala, tapi dekat akhirat kelak makin berkurang pahala kita. Kenapa? Kita pernah menzalimi orang lain. Kita pernah menganiaya orang lain. Kita pernah mencaci, memburuk-burukkan orang lain. Semua ini pahala kita akan diberikan kepada orang tersebut. Allahu Akbar. Apabila habis pahala kita, dosa yang pernah kita buat, dosa yang pernah orang tu buat akan diberikan kepada kita. Maksudnya kita akan buat apa? Kita akan kehilangan pahala dan kita akan menambah dosa di akhirat kelak. That's why itu yang dikatakan muflis. Kita nampak tak nampak sekarang tuan-puan, kita nampak dunia mewah, dunia ni keuntungan yang besar. Sedangkan kita sedang menuju akhirat. Kita sedang menuju kematian kita, yang mana dekat akhirat nanti, dekat alam barzah tu yang kita akan ditanyakan apa yang kita buat, apa yang kita cakap, apa keburukan kita, apa kebaikan kita. Semua ini akan ditanyakan dan masya-Allah peringatan yang paling terbesar untuk diri kita adalah kematian kita. Kematian kita tu akan mengingat kita, takkanlah aku nak buat macam ni. Nanti aku meninggal, siapa orang cakap apa pasal kita? Kan apa kebaikan yang kita buat. Tuan-tuan, bila kita menganiaya orang lain, menzalimi orang lain, pastinya apa yang kita buat itu tak akan mendatangkan satu manfaat pun pada diri kita. Dan pastinya kena ingat, bukan kita je, tapi ahli keluarga kita macam mana, apa yang dia makan, apa yang dia minum, semua itu kita kena perhatikan. Ya, semua akan bersangkut paut. Ini ke poin yang akhir tadi tu? Belum. Belum. Ini topik kita next week, muflis pahala. Tapi Ustazah cakap pasal pahala pergi kat dia, semua pergi kat Abang Zaid. Mungkinlah sikit lagi daripada Abang Zaid lah, untuk kita bagi take home note lah kepada semua supaya kita ni tanggungjawab kita lah untuk kita hentikan batu api ni. Apa Abang Zaid nak pesan? Macam Ustazah cakap, kita diam je. Itu lagi baik daripada kita bercakap kan. Kalau bercakap banyak nanti kan banyak pula kesilapan yang kita buat. Kita doa yang baik-baik, cakap je benda-benda baik-baik supaya kita dapat tambahkan pahala kita, dan berhati-hati menggunakan media sosial sebab media sosial ni yang akan bawa kita kepada kebaikan ataupun keburukan. Jadi pilihan tu di tangan anda. Jadi kalau anda nak jadi batu api, dapatlah pahala tu. Kalau kat saya ni, saya dapat banyak pahala lah. Kan Ustaz kan? Jadi kita doa baik-baik supaya biar semua rakyat Malaysia dia dapat pahala yang banyak, dan menggunakan media sosial ni yang terbaik supaya kita melahirkan generasi yang terbaik untuk Malaysia. Untuk kebaikan kita bersama. Poin yang terakhir. Boleh ke sikit? Sepenuhnya untuk Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata sebelum pengakhiran ni, apa pun yang berlaku dalam hidup kita, yang kalau kita nampak berita ataupun isu disampaikan kepada kita tentang orang lain, tanya iman. Tanya iman tu bukan maksudnya bersangkut paut dengan kita, tapi iman tu poin dia adalah yang pertama sekali, bila kita tengok menarik video ni, menarik cerita ni, istighfar lah tuan-tuan. Istighfar. Yang pertama istighfar. Sebelum kita sebarkan tentang orang lain, kita istighfar. Kita pun banyak dosa ni. Allahu Akbar, istighfar. Yang kedua, M tu apa dia? M tu adalah kita tanya dulu, manfaat ada ke tak kalau kita sebar? M tu manfaat ada tak
kalau kita sebar. Kalau kita sebar, isu ni, berita ni, tazkirah ni, ada tak kemanfaat? Kalau perempuan share video live hari ni, ada manfaatnya. Tapi kalau kita share tentang isu, ni keburukan ni, buruk ni. Kalau kita share dapat mudarat dan sebagainya. Ada apa dia? Dia adalah asal sumber, asal daripada mana berita tu, asal daripada mana disampaikan perkara tersebut. Dan N adalah niat kita. Batu api hari ini bersangkut paut dengan niat kita. Kalau kita share satu perkara, share cerita itu untuk menyebabkan pecah belahan, menyebabkan perselisihan faham dan menyebabkan lagi banyak pergaduhan, maka niat itu perlulah kita perbetulkan. Dan paling utama, insya-Allah mudah-mudahan kalau kita cuba usaha daripada hari ini untuk tidak menjadi batu api dan untuk tidak bercerita tentang orang lain, keburukan orang lain, insya-Allah mudah-mudahan usaha itu Allah pandang untuk akhirat kita dengan mudah, insya-Allah. Insya-Allah. Iman Tanya iman. Iman apa? I istighfar, M manfaat, A asal sumber tu, N niat. Cemerlangnya pelajar ni bagus. Ini nak kita cerdas dalam perbincangan. Okey, baik, terima kasih atas perkongsian dan saya rasa sangat luar biasa perkongsian ini dan juga memberi manfaat kita dan kita harap tidak ada lagi lah isu batu api sebab saya tahu kita pun kadang-kadang tanpa sedar jadi batu api juga. Apatah lagi kalau orang kita tak suka kan. Jadi apa yang saya boleh kongsikan, jangan kita ikut apa yang orang lakukan di media sosial lah. Kita kena hentikan, kita kena mulakan dengan diri kita sekarang ini. Betul. Sekali lagi terima kasih kepada Abang Z dan juga Ustazah Syafiqah atas perkongsian. Saya sangat seronok berkongsi cerita dan juga mendengar cerita daripada tetamu kita berdua dan juga kepada anda terima kasih kerana menonton kami sepanjang 1 jam bersiaran ini. Jangan lupa ikuti kami di semua platform media sosial kami di TikTok, Facebook, Instagram. Kita akan kongsikan apa yang Ustazah cakapkan terutama sekali Imam tadi. Iman. Kalau tidak bisa menjadi batu permata, usah kita menjadi batu api. Itu dia. Saya tak bersedia untuk itu. Lagi sekali selamat ulang tahun yang ke-18. Semoga panjang umur diberkati selalu. Saya masuk RTM umur 20 sekarang. Dah 5 tahun kat RTM. So teka sendirilah umur saya berapa. Okey, sekali lagi terima kasih kepada anda dan kita jumpa lagi selamat berhujung minggu dari sungai ke segara. Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye. Tanpa kamu yang menjajah jantungku, seakan tersekat, simpul tiap urat, tiada lagi kasih dan juga arti. Tapi apa kau juga merasakan yang sama, atau ku sahaja? Seakan tersekat, simpul tiap urat, tiada lagi kasih dan juga arti. Tapi apa kau juga merasakan